Sebelum pada itu, kita ambil satu ataupun dua mutiara hikmah untuk dijadikan sebagai nilai tambah pengetahuan kita. Ini kita ambil kata-kata daripada ahli sufi, yang mana disebut di sini, kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah fahuwa niqmah. Kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah fahuwa niqmah. Disebut di sini mana-mana nikmat ataupun mana-mana apa yang sesuatu yang kita kecapi, apa yang kita kecapi, apa yang kita dapat, yang mana nikmat tersebut la tuqarribu ila Allah, tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Nikmat dapat tapi tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, fahuwa niqmah. Itu disebut sebagai bala. Nikmah tu sebagai bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa nikmat lah. Apa-apa nikmat, disebut nikmat ni apa-apa yang kita kecapi, apa-apa yang kita rasai, sama ada wang ringgit, sama ada harta benda, sama ada nikmat waktu, nikmat masa, nikmat kesihatan sebagai contohnya. Tapi semua nikmat yang kita kecapi itu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Badan sihat tapi tidak beribadat, wang ringgit banyak tapi tidak bersedekah contohnya. Kemewahan banyak tapi tidak memberi manfaat untuk diri kita, jadi lagi bakhil. Kesihatan kita molek tapi tidak kita gunakan ke arah kebaikan. Maka disebut di sini ahli sufi, pandangan ahli sufi mengatakan itu sebenarnya bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ujian itu Allah datangkan nikmat itu sebagai ujian, rupa-rupanya ujian untuk menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nilai tuan-tuan diri kita. Sebelum kita ada kenderaan, macam mana kita punya ibadat. Dah ada kenderaan, macam mana kita punya ibadat sebagai contohnya. Sebelum kita mewah, macam mana ibadat kita kepada Allah. Lepas kita dah mewah, macam mana ibadat kita kepada Allah. Nilai. Sebelum kita berumah tangga, macam mana. Selepas kita dah berumah tangga, macam mana. Nilai. Semua tu nikmat daripada Allah tu. Sebelum ada zuriat, macam mana. Dah ada zuriat, macam mana. Nilai. Adakah nikmat tadi mendekatkan diri kita kepada Allah atau sebaliknya? Kalau sebaliknya, kita perbaiki, ubah. Moga-moga nikmat tadi bertukar menjadi nikmat yang sebenar, dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa guna kalau kita badan kita sihat tapi kita gunakan kesihatan ini untuk melanggar perintah Allah contohnya. Badan sihat, semayang tak nak. Badan sihat, buat baik tak nak. Badan sihat, hari-hari kita gunakan ke arah yang tak baik, ke arah yang membuat maksiat kepada Allah sebagai contohnya. Maka apa guna kesihatan? Apa guna kesihatan? Adakah itu saja yang kita gunakan kesihatan kita ke arah itu saja? Mana kecil sangat kita punya kehendak tadi dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian satu lagi kita ambil sabda Nabi Muhammad SAW berkaitan juga dengan perkara ini, yang mana Nabi bagi tahu, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik di antara kamu ini, siapa dia? Man tala umruhu, siapa yang panjang umurnya, wa hasuna amalu, baik pula dia punya amalan. Umur panjang, nikmat daripada Allah. Kemudian beramal dengan amalan yang baik, maka Nabi beritahu itulah sebaik-baik orang, sebaik-baik makhluk di kalangan kita, mereka yang panjang umur serta dipenuhi umur tadi dengan amal yang baik, tuan-tuan. Syukur. Kenapa? Kerana umur yang panjang ini, ruang dan peluang untuk kita beribadat tu lebar, luas. Mana kita nak buat kebaikan itu, pahalanya lebih luas, lebih besar peluang berbanding mereka yang pendek umurnya. Itu yang Nabi bagi tahu, untunglah orang yang panjang umurnya dan dia penuhi umur tersebut dengan kebaikan. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang paling teruk pula di kalangan kita, siapa dia? Orang yang panjang umurnya dan buruk perangainya.
buruk amalannya. Rugi sangat-sangatlah. Sebab apa? Bila panjang umur, ruang dan peluang nak buat benda yang tak molek tu lebih luas, lebih panjang, lebih lebar peluang tadi. Maka panjang umur, maka akan bertambah banyaklah dosa yang dia lakukan. Bila begini, baik pendek umur. Sebab apa? Kurang sikit buat benda yang tak molek. Tapi benda tu boleh kita ubah. Kita ubah. Dengan adanya kehidupan, kita boleh ubah benda yang tak molek tadi jadi ke arah benda yang molek. Benda tu boleh. Maka beruntung. Beruntung kita umat Nabi Muhammad ni dipanjangkan umur. Nabi sebut dalam hadis, umat aku ni lebih kurang sitin wa sab'in, lebih kurang 60 ataupun 70 tahun umurnya. Maka lebih pada tu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk 80, masuk 90 kita tak nyanyuk lagi contohnya. Mana boleh beribadat lagi. Ikut hukum akalnya orang 90, ibadat orang 90 dengan orang umurnya 60, maka banyaklah ikut matematik hukum akalnya banyaklah ibadat orang yang panjangnya umur. Mudah-mudahan begitulah kita diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.